Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih. Kitab surat 30 kan? 29. Kedua, bermula manusia itu atas dua bahagi, tu kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih. Bermula manusia itu atas dua bahagi. Pertama, orang yang qas. Kedua, orang yang am. Maka segala orang yang khas itu, iaitu yang membaiki mereka itu akan sangka pada Allah Ta'ala bagi barang yang dicipta mereka itu atasnya, daripada segala sifat yang maha tinggi. Dan segala orang yang am itu, iaitu membaiki mereka itu akan sangka pada Allah Ta'ala bagi orang yang dicipta mereka itu dalamnya daripada sempurna segala nikmat. Dan berkurang lebih antara dua makam itu zahir, kerana yang awal itu tajalli segala sifat, iaitu syuhud segala orang yang khas. Dan yang kedua itu tajalli segala af'al, iaitu syuhud segala orang yang am. Maka tiap-tiap daripada keduanya itu dengan sekira-kira makamnya. Jadi kita sambung lagi tuan-tuan sekalian, berbaiki tentang membaikkan sangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnuzan, baik sangka kita dengan Tuhan. Baik sangka ni akan membawa kita berjinak-jinak dengan Tuhan dan akhirnya mahabbah, kasih akan Tuhan. Buruk sangka ni boleh membawa kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kenalah berbaik sangka kepada Allah dalam segala kehidupan kita, sama ada yang kita suka ataupun yang kita tak suka. Yang kita suka tu tentulah baik sangka kan, sihat, dapat rezeki kan, gitu gini. Tapi yang masalah ni yang tak apa kita setuju, sakit, meniaga rugi, berjuang kalah, ini yang membawa kita buruk sangka. Allah Ta'ala sebut fa'asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang yang kamu benci itu ada baiknya untuk kamu. Sebab kita tak faham. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu tak tahu, Allah yang maha mengetahui. Macam seorang anak dengan ibu dia. Anak kecil ni pegang pisau duduk berlari. Umur budak 3 tahun. Dia kira seronok dia, pegang pisau duduk lari sana lari sini. Mak dia takkan nak biar anak ambil pisau. Minta, anak tak bagi. Ya tak ya, dia rampas. Bila rampai, budak ni mengamuk. Pasal apa dia mengamuk? Dia bising sebab dia tak dapat nak fikir. Pasal apa mak aku rampai pisau daripada tangan aku. Tapi bagi seorang ibu, dia lebih tahu pada anak. Dia rampai pisau tu tak mau mencederakan anak dia. Apatah lagi kita dengan Allah Ta'ala, Tuhan yang maha mengetahui. Mungkin dia tak bagi kita kaya. Anak Allah lebih tahu. Orang kaya lupa masjid lagi, tak ingat masjid. Jadi makna kata Allah Ta'ala lebih mengetahui. Sebab itu kita yakin kadang-kadang perkara yang tidak kita gemak, nafsu kita tak gemak, ada baiknya untuk kita insya-Allah. Maka membawa kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Baik, dalam perkara ni kata musannif rahimahullah ta'ala, bermula manusia itu dua bahagi, atas dua bahagi, berkaitan dengan baik sangka dengan Tuhan ni. Ada dua macam.
Pertama, orang yang khas. Ini kalangan wali-wali Allah, para muqarrabin, para rasul alaihi wassalatu wassalam, orang yang khas tertentu, orang yang makam dia tinggi. Kedua, orang awam. Orang am ni orang awam macam kita ni, orang ramai. Tak kira lah kita ni orang awam atau kita orang khas, maka wajib berbaik sangka dengan Allah. Jangan kita buruk sangka kepada Allah apa yang berlaku terhadap diri kita. Jadi maka segala orang yang khas itu, orang yang khas, orang yang tertentu, makam tinggi, para wali, para makna kata ulama yang hebat-hebat, para muqarrabin, para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitu membaiki sangka mereka itu akan sangka yang membaik akan sangka, iaitu pada Allah itu, bagi barang yang dicipta mereka itu, ya atasnya daripada sifat dia kata yang maha tinggi. Kerana dia ma'rifah, dia kenal Tuhan akan sifat-sifat Tuhan yang makna kata kenal secara makna kata sempurna yakin, hingga dia yakin di hati dia tak ada yang pemurah dengan sebenar-benar pemurah melainkan Allah. Tak ada yang penyayang sebenar-benar penyayang melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dia kenal Allah dengan kenal yang yakin. Maka tinggilah makam husnuzan itu kepada Allah Ta'ala. Lagi tinggi ma'rifatullah kita, kenal Allah. Lagi tinggi tuan-tuan taat kita kepada Allah. Lagi tinggi ma'rifah kita, lagi sayang kita kepada Allah, kasih kepada Allah. Lagi tinggi ma'rifah kita tuan-tuan, lagi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikut ketinggian makrifah, dia kenal Allah Ta'ala dengan kenal yang sempurna. Kerana kenal ni dia ada macam-macam peringkat. Ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Ada iman ilmu, iman ayan, iman hak. Iman bermacam-macam peringkat. Nabi sendiri pun kata, al-imanu uriyan wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya wa samaratuhul ilmu. Iman telanjang, pakaian iman takwa, perhiasan iman malu, buah iman ilmu ma'rifatullah. Ulama sufi kata syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Itu jalan-jalan untuk mencapai kesempurnaan iman. Iman tuan ibarat kita tanam pokok. Kita tanam pokok. Pokok ni nak bagi subur dia, kita buah baja, kita juruh. Kita juruh, kita buah baja, kita juruh, pokok ni akan membesar, dia akan subur, akan rendang, akan cantik. Iman kita ni pun begitu. Nak bagi kuat dia, bagi elok dia, kita kena baja dia dengan taat. Banyak buat taat. La yazalu yatakharrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, sentiasalah hamba-Ku yang nak mendekatkan diri kepada Aku, mereka dapat bertakarrub, dekatkan diri kepada Aku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunat, hatta uhibbahu, sehingga Aku kasih kat dia. Jadi iman yang kita baca ni sampai peringkat Allah sayang kita. Kita baca dengan apa? Dengan taat. Racun iman maksiat. Maksiat kena jauh, taat kena buat. Inna di'amatal baiti asasuhu wa di'amatad dinul ma'rifatullah ta'ala wal yaqinu wal aqlul qami'u wal aqilul qami'ul kafu an ma'asillahi ta'ala wal harsu ala ta'atillahi azza wa jalla. Tegak dan teguh, Nabi kata, satu bangunan bergantung pada asas suhu, foundation, tapak. Kita nak buat masjid ni, nombor satu tapak. Nak piling ke, nak buat beam ke, tapak gajah ke, tapak mesti kuat. Asas suhu, foundation, tapak kena kuat.
Di atas tapak lah, di diri tiang, diri dinding, semua diri atas tapak. Kuat tapak, kuatlah bangunan tu. Begitulah masalah agama kita. Kuat agama bergantung pada asas suhu, yakni ma'rifatullah. Ma'rifat ini akan membentuk, iaitu keyakinan, wal yaqinu, dan membentuk wal aqlul qamit, akan membentuk akal yang qamit. Apa itu akal yang qamit? Akal yang membawa kita benci dengan maksiat, haloba dengan taat. Akal yang dibina dengan ibadat, hingga akhirnya membawa kita benci sungguh-sungguh dengan maksiat, jauh pada maksiat. Membawa kita, makna kata, tamak, haloba untuk mengerjakan taat kepada Allah. Dalam ayat Quran Allah sebut, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau siapa bercita-cita nak berjumpa dengan Tuhan dia, nak mencapai makrifah yang sempurna, falyamal amalan salihan, dia kena buat amal soleh. Dalam mengerjakan amal soleh itu, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan persekutukan Allah dengan segala sesuatu. Dalam hadis ihsan, Nabi kata, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah, yakni bermusyahadah. Sama ada dalam ibadat, luar ibadat, sentiasa syuhud hati kita pandang kepada Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tak dapat nak pandang kepada Allah, ingat, wa innahu yaraka, Allah Ta'ala sentiasa melihat kamu. Perasaan yang Allah duk endap kita, duk tengok kita ni, itu namanya bermuraqabah. Sentiasa bermuraqabah dan bermusyahadah. Iman peringkat-peringkat. Semua yakin di Mekah ada Baitullah. Ada yang yakin, tapi dia tak pernah pergi Mekah. Dia yakin Mekah ada Baitullah. Yakin tu nama ilmu yakin. Ada orang tengok dengan mata kepala Baitullah, dia pergi Mekah, dia tengok dengan mata kepala, itu ainul yakin. Ada orang tawaf, lepas tawaf dia tentuh Baitullah, itu hakul yakin. Yakin macam-macam tuan. Makrifah kenal bermacam-macam. Kan? Saya, tuan-tuan sekalian, satu hari pergi hospital. Saya tengok doktor tu. Doktor ni rasa lagu kenal. Yang kata kat dia, rasa-rasa macam kenal doktor ni. Awak tak kenal ustaz, tak tengok saya. Saya ustaz kuliah subuh depan ni masjid. Masjid Lama Teping. Masjid Lama Teping tu depan hospital. Ni pagi esok saya buat kuliah subuh. Ustaz buat kuliah subuh, saya selalu ada. Oh, patut biasa tengok. Kenal tak dia? Kenal. Saya pergi masjid kan, masa makan saya cerita. Oh, rupanya kawan kita yang duduk kat pintu selalu tu doktor tu. Doktor tu ustaz, jiran saya. Kawan yang makan sekali dengan saya tu. Dia kata doktor tu jiran saya. Siapa lebih kenal doktor tu? Saya kan kawan tu. Kawan tu lebih kenal. Dia abang kat saya, isteri dia nama beda. Anak dia ada 4. Dia orang Sik Kedah. Oh, dia cerita macam-macam kat saya. Dia lebih kenal daripada saya. Dia tak? Main pakcik seorang tu kata apa kat saya? Doktor tu ustaz, menantu saya. Ada. Menantu lagi kenal. Dia tak? Main Muslimat balik terai, dia gamit saya. Ustaz, awak, doktor tu suami saya. Suami dia. Dia lagi kenal. Dia tak? Lagi kita kenal Allah Ta'ala, lagi tinggi taat kita kepada Allah. Lagi kita kenal Allah Ta'ala, lagi takut kita kepada Allah. Lagi harap kita kepada Allah. Lagi baik sangka kita dengan Allah. Kalau tuan-tuan orang mai cerita kat kita, kawan tu dia kata kat hang macam-macam. Mana ada, aku kenal dia, aku baik dengan dia, aku tahu hati budi dia. Kita tak percaya kata kawan tu, orang tu kata kat kita belik-belik. Dia tak? Aku kenal dia, bukan sehari dua aku berkawan. Lama dah aku kawan.
Jadi makna kata bila kita kenal orang tu dengan sebenar-benar kenal, kita akan baik sangka dengan dia. Maka kita tentu kalau kita kenal Allah dengan sebenar-benar kenal, makrifah dengan sebenar-benar makrifah, kita akan baik sangka dengan Allah sebenar-benar baik sangka. Sebab itulah baik sangka ni pun ada bermacam-macam peringkat. Mengikut tahap ma'rifatullah, mengenal mereka itu akan Allah Subhanahu wa taala. Tu dibahagikan oleh musannif, ada orang am, ada orang khas. Yang khas ni wali-wali Allah lah. Ya, para wali, para nabi, orang-orang yang siddiqin, muqarrabin dan sebagainya. Baik, kata musannif rahimahullah taala, dua bahagi. Pertama orang yang khas, kedua orang yang am. Maka segala orang yang khas itu, iaitu membaiki mereka itu akan sangka pada Allah Ta'ala bagi barang yang citanya mereka itu atasnya daripada segala sifat yang maha tinggi. Dia mengenal sifat Allah Ta'ala. La qadirun alal haqiqati illallah. Tak ada yang berkuasa pada hakikatnya melainkan Allah. Allah berkuasa bagi kat aku kekayaan. Tak mampu Allah berkuasa, tapi dia tak bagi kat aku. Tentu ada hikmah dia. Mungkin ada hikmah dia. Takut mungkin aku kalau dapat kekayaan aku lupa Allah. Aku sibuk dengan menguruskan harta benda sampai tak ingat kepada Allah. Jauh daripada rahmat dia, jauh daripada masjid. Kita yakin kalau kita layak, Tuhan bagi. Ada orang kaya tuan-tuan tak lupa Allah Ta'ala. Di Sungai Petani tu tuan-tuan, saya buat kuliah subuh, ada satu orang. Saya tengok dia rajin, dia macam mamak sikit. Satu hari saya nak buat ni lah, printing ni, nak cetak label barang jualan saya. Kawan saya bawa pergi kedai dia. Baru saya tahu rupanya token printer. Orang lah tuan-tuan sibuk di kedai dia, keluar masuk. Saya pergi pagi tu sampai tengah hari duduk sibuk situ dia. Tapi dia tak lupa sembahyang kan. Berjemaah dia tak tinggal. Kuliah subuh dia tinggal. Saya kalau orang subuh dia ada, insya-Allah lah. Zuhur, maghrib, insya-Allah. Mana orang yang boleh main sembahyang subuh ni bukan calang-calang orang kan. Perniagaan dia tak ganggu dia kepada ibadat. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Laki-laki yang tidak mengganggu, melalaikan dia perniagaan dia, jual beli dia daripada mengingati Allah. Jadi Allah tak bagi kat aku ni, mungkin aku belum sampai tahap dia kan. InsyaAllah bila kita sampai makna kata tahap dia, Allah bagi segala-galanya, tak ada masalah. Kita berjuang begitu tuan-tuan. Mungkin kita belum dapat kemenangan, kita baik sangka dengan Allah, mungkin kita belum layak lagi. Kita pertingkatkan keupayaan kita, ibadat kita kepada Allah, kesabaran kita, pengorbanan kita, hingga sampai satu tahap hati kita hanya Allah. Ketika itu Allah bagi kemenangan, macam Allah bagi pada para sahabat radhiyallahu ajma'in. Mereka mentadbir dunia sujud di kaki mereka, tapi hidup mereka tak ada masalah. Sayyidina Umar tuan baca cerita ada kan. Satu hari anak dia balik sekolah, anak dia teriak. Dia tanya, awak menangis? Anak dia minta tolong dia beli baju sekolah selai. Dia pergi sekolah pakai pakaian bertampung-tampung. Kawan-kawan gelak kat dia, dia malu. Tolonglah pak, dia kata beli selai baju baru, baju sekolah. Umar pun tak ada duit. Dia ambil gaji dia tuan-tuan, cuma cukup makan dengan keluarga dia aja. Baju dia pun bertampung, baju Umar sendiri bertampung. Akhirnya dia sayang kat anak, kesian kat anak, pergi jumpa Menteri Kewangan. Bukan Umar Menteri Kewangan tu, Menteri Kewangan orang lain. Tengah orang dia Perdana Menteri, dia Menteri Kewangan. Lega. Perdana Menteri memohon kepada Menteri Kewangan sekian-sekian peruntukan. Maka Menteri Kewangan meluluskan permintaan Perdana Menteri. Dia Perdana Menteri, dia Menteri Kewangan. Habis. Dia pengurusi masjid, dia bendahari. Elok tu. Orang tak buat kerja bodoh lagu tu. Dia menteri, dia pengurusi masjid, dia bendahari. Orang tak buat gitu. Bendahari orang lain. Nak menjaga ketelusan.
accountability, bayar betul pengurusan kewangan tu. Jadi dia kata minta pinjam duit nak beli baju sekolah anak. Tentulah jumlah yang kecil lah, mungkin RM10 ke RM15 ke. Bila khalifah nak bayar, dapat gaji saya bayar lah, mak kata. Boleh tak khalifah jamin yang khalifah ni boleh hidup sampai dapat gaji? Mak sengap. Bila mak sengap, dia tanya lagi, kalau khalifah mati sebelum dapat gaji, siapa nak bayar? Mak kata dua-dua soalan tu aku tak boleh jawab. Kalau khalifah tak boleh jawab, saya tak boleh bagi. Tak apa, dia tak dia balik. Bagi tahu anak dia dengan menangis meleleh yang mata, anakku pakailah dulu baju apa yang ada, nanti dapat gaji pak beli. Tu orang yang takut dengan Allah. Bila kamu layak sampai terang tu, Allah bagi kuasa kat hang. Kuasa yang kita dapat, kita tak guna untuk kepentingan diri kita. Ni pentingnya ma'rifatullah. Jadi bagi orang yang berjuang, dia yakin, kalau aku tak menang, makna belum sampai masa lagi, aku belum layak. Takkanlah kita nak kalungkan rantai di leher babi. Tentulah kita akan gantung rantai yang mahal itu di leher wanita, leher perempuan. Kita tak boleh leher babi. Makna tak layak lagi kita ni. Kita berjuang terus sampai kita layak menerima kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah janji, wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah berjanji pada orang beriman dan beramal soleh, Allah akan angkat mereka sebagai pemimpin di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Baik sangka. Kita baik sangka. Kita kena sakit apa, mungkin ada silap aku ni, dosa aku ni. Baik sangka dengan Allah. Mungkin Allah nak makna kata kifaratkan dosa-dosa aku. Sentiasa berbaik sangka dengan Allah. Kan? Jadi orang-orang ni yang khas ni, yang dekat dengan Allah ni, dia kenal sifat Allah, tuan-tuan. Dia pandang sifat Allah, dia kenal. Allah mampu bagi tapi Allah tak bagi. Dalam yang sama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pemberi. Bila Allah tak bagi ni, mungkin ada kebaikan untuk diri aku. Mungkin aku dapat, aku lupa daratan. Tak apalah Allah tak bagi, tak apa. Dia tak ada masalah. Tak ada buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang-orang yang arif, para arifin, waliullah, orang yang dikatakan orang yang qas. Mereka membaiki sangka mereka pada Allah sebab mereka mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan segala orang yang am itu, iaitu yang membaiki mereka akan sangka pada Allah itu, bagi barang yang dicipta mereka itu dalamnya daripada sempurna segala nikmatnya. Dia ni dapat nikmat, Allah bagi dia nikmat. Dia pandang nikmat, ini makna kata dia baik sangka dengan Allah Ta'ala. Tuhan yang bagi dia nikmat. Tuhan bagi dia nikmat kesihatan, syukur dia. Allah Ta'ala bagi dia nikmat harta benda, nikmat rezeki, nikmat isteri yang solehah, anak yang soleh, kawan yang baik. Ini semua nikmat-nikmat. Bila dia nampak, dia nak rasa dia boleh main masjid, ini nikmat Allah dia panggil. Dia tak nampak ini perbuatan dia, kederat dia. Kita sama aja, tuan-tuan. Orang di luar sana yang tak main masjid, dia ada satu kepala, dua kaki, dua tangan, macam kita juga. Dia ada akal macam kita juga, tuan-tuan. Apa beza kita dengan mereka yang tak main masjid, tak main berjemaah ni? Mereka tak dapat taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Kalau mereka mendapat taufik dan hidayah, mereka jadi macam kita. Kita pun kalau tak dapat taufik dan hidayah daripada Allah, kita pun tak boleh main masjid. Kita pun macam mereka juga. Jadi yang membezakan kita dengan mereka, kerana kita dapat nikmat, mereka tak dapat nikmat tu. Tu je beza. Baik tu kita kena ingat, innal ni'ami awabida. Nabi bagi ingatan bahawa nikmat tu liak. Nikmat yang kita dapat boleh main berjemaah ni, dia bersifat liak.
Allah boleh tarik balik bila-bila pun. Faqayyiduha bisyukri. Sebab tu kita tambat dengan syukur. Syukurlah ya Allah, nikmat yang kau bagi boleh berjemaah. Kita jadi orang tawaduk. Kalau tak syukur, kita jadi orang sombong. Apa ni, dengar tak mamai. Kita kira duk kata kat orang. Padahal dia betul lah telinga dia dengar, tapi dia tak dapat taufik hidayah daripada Allah. Dia dapat, dia macam kita. Jadi kita jadikan diri kita penyebab yang membolehkan taufik dan hidayah sampai kat mereka. Kita pergi dakwah mereka, seru mereka, ajak dia, mereka dengan penuh kasih sayang. Terasa kalau aku jadi macam mereka, macam mana kita ajak mereka untuk selamatkan mereka semua ni daripada makna kata kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap kita dan sifat kita. Sebab tu kita tak sombong. Bukan calang-calang orang tuan. Bala'am bin Ba'ura. Siapa Bala'am bin Ba'ura? Seorang waliullah di kalangan Bani Israel. Ulama kata dia tengok kata terbuka pintu langit, dia nampak Arash. Hebat Bala'am bin Ba'ura. Murid dia ulama-ulama Bani Israel, ribu-ribu dengar kuliah dia. Dia makbul doa tuan-tuan. Dia angkat tangan ke langit, belum buka mulut, Tuhan dah makbul doa dia. Yang kata Bal'am bin Ba'ura. Siapa sangka dia boleh mati kafir? Siapa tak sangka? Bila Allah perintahkan Nabi Musa masuk bumi Palestin, Jabarin mai jumpa Bal'am bin Ba'ura, minta Bal'am bin Ba'ura doa supaya Nabi Musa tak masuk Palestin. Bal'am kata mana boleh, Allah yang perintah Nabi Musa masuk Palestin. Mana boleh aku berdoa bercanggah dengan kehendak Allah. Lepas tu dia berjumpa isteri dia. Jumpa isteri Bal'am, dia rasuah isteri dia. Satu dulang barang kemas tuan. Kalah lah barang kemas lah ni. Barang kemas penuh satu dulang. Bila dapat hadiah satu dulang, hadiah ke rasuah tak kira lah. Bal'am bin Ba'ura pun, isteri dia pujuk Bal'am. Pujuk-pujuk dia berdoa. Angkat tangan, buka saja mulut, terjelil lidah macam anjing. Mati kapiak tuan-tuan. Jatuh seorang laki-laki kerana wanita. Ingat, hebat laki-laki kerana juga kerana wanita. Tak kata kat siapa cuma bagi peringatan kepada tuan-tuan. Kita jangan benda-benda haram ni jangan dekat. Jangan cuba tuan-tuan. Mula-mula kita rasa takut, geli geleman, bersalah. Kalau kita makna kata duk layan nafsu, duk ambil benda haram ni, lama-lama jadi ketagih. Betul tuan-tuan? Terutama yang orang yang ada kuasa, jaga-jaga. Orang tua kata macam makanan sejuk, nasi sejuk, gulai perangat. Tahu nasi sejuk, gulai perangat? Saya mula-mula mai Kedah. Dulu saya kerja Petaling Jaya, kena tugak pergi Al-Ustaz, hospital Al-Ustaz. Duk tumpang mak menakan, mentara nak cari rumah sewa. Pagi-pagi dia panggil menyorok. Saya diingat menyorok, dia menyorok balik pintu. Rupanya menyorok ni breakfast, minum pagi. Hidangan dia nasi sejuk, gulai perangat. Gulai tu perangat tu, periuk tanah tu. Bau dan semacam. Mula-mula tuan-tuan makan nasi sejuk gulai perangat, kembang tengkok ni apa tahu? Geli-geleban. Hari pertama nasi sejuk gulai perangat, hari kedua sampai hari ke-7. Tiap-tiap hari nasi sejuk gulai perangat. Masuk hari ke-8 tuan-tuan, menu apa? Cok kodok. Cok kodok pula kan ni. Mati-mati. Nasi sejuk gulai perangat tak ada. Dia ketagih. Dia ketagih. Mula-mula geli geleman tu. Maksiat apa pun. Kita jenis mes ibadat ni. Mula-mula mingat rasuah ni, duit-duit haram ni. Takut tuan. Lama-lama ketagih dia minta jangan buat pasal. Tuan-tuan dengar ke mahkamah ni? Tuan-tuan tak dengar apa bicaraan mahkamah? Aku dengar, aku tengok dalam live Jangan main tuan, jangan dekat dengan maksiat.
Orang yang hebat-hebat boleh jatuh, tuan, dengan kehendak Allah. Sebab tu kita tak boleh bangga diri kita. Syukur banyak-banyak. Takut pada Allah. Takut Allah cabut balik nikmat yang Allah bagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, jangan kau pesongkan hati aku ni setelah engkau beri aku petunjuk. Kita kena macam tu, sentiasa takut. Kerana Allah boleh buat apa saja. Masya Allah. Jadi orang awam ni, dia jasa yang dicerita mereka itu daripada sempurna segala nikmatnya, supaya nikmat ni dapat disyukurkan dengan sebaik-baiknya. Kalau aku tak syukur, mungkin Allah tarik balik, kan? Dia takut yang macam tu. Dan berkurang lebih antara dua makam ini zahir, kerana yang awal itu tajalli segala sifat. Yang pertama tadi, Allah tajalikan dia segala sifat. Dia nampak dengan mata hati kebesaran, keagungan Allah Ta'ala. Tak ada yang berkuasa melainkan Allah. La qadirun alal haqiqati illa Allah. Tak ada yang berkuasa hakikatnya melainkan Allah. Tiada yang berkehendak melainkan Allah. Dengan kehendak Allah. Yang aku dapat ni semua dengan kehendak Allah. Kasih sayang Allah. Kan? Nama-nama Allah yang mempunyai sifat-sifat yang jamal. Sifat jamal seperti Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman bersifat dengan sifat pemurah. Ar-Rahim, penyayang. Al-Latif, lemah lembut. Al-Ghafur, pengampun, penyayang. Maka dengan dia kenal sifat-sifat Allah Ta'ala ni, maka dia berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Tidak. Dan kata Musannif rahimahullah Ta'ala, ya, dan berkurang lebih antara dua makam itu zahir boleh berlaku kalau yang awal itu tajalli segala sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tajalli dengan nur ma'rifah hingga mengenai akan sifat-sifat Allah dengan sebenar-benar mengenai. Inna nura iza dakhalal qalba infasaha wan syaraha. Sesungguhnya nur ni Nabi kata, bila masuk dalam hati, hati itu lapang dan terbuka. Tak sempit, tak tertutup. Dia baik sangka dengan Allah. Tak apalah, hari ni rugi, esok mungkin untung. Dia jadi macam tu. Hari ni sihat, esok mungkin hari ni sakit, esok mungkin sihat. Kali ni kalah, mungkin dia boleh menang, akan datang. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami putarkan kalangan manusia. Malam tak sentiasa malam, gelap. Sampai masa dia akan cerah. Air tak sentiasa surut, sampai masa dia akan pasang. Yang kalah tak sentiasa kalah, sampai masa dia akan menang. Dia menaruh harap yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak menang zaman aku, zaman anak aku. Tak menang zaman anak aku, zaman zuriat aku yang akan datang. Jadi macam orang Cina, tuan-tuan, tanam pokok kana. Pokok kana biasa tengok pokok kana. Saya pokok kana tak nak tengok, buah kana biasa tengok. Buah kana yang buat jeruk dalam balang kan, buah kana. Dulu tak tahu lah ni, dulu dia ada buah kana kering. Dia pulih ada 3 biji dalam satu kertas. Itu buah kana. Pokok kana di negeri Cina yang ada pokok kana. Saya baca satu artikel, pokok kana ni, pokok dia berumur 100 tahun baru dia boleh berbuah. Habis orang tanam buat apa pokok kana? Dia tahu aku tanam, tapi bukan aku nak makan. Dia pun yakin takkan umur dia sampai 100 tahun. Dia tahu dia tanam, dia tak boleh makan. Tapi dia tak boleh makan, anak dia boleh makan. Anak dia tak boleh makan buah kana tu, dia tahu cucu dia boleh makan nanti. Kalau anak cucu tak boleh makan, zuriat dia satu hari akan boleh makan. Kita berjuang macam tu lah, baik sangka dengan Allah.
Tak menang zaman kita, zaman anak cucu kita, zuriat kita akan datang. Satu hari Islam akan menang. Az-zulumu qad yatulu walakinnahu la yadum. Al-haqqu qad yad'ufu walakinnahu yantasir. Kezaliman itu walaupun mengambil masa yang panjang, tapi dia takkan kekal. Al-haqqu qad yad'ufu walakinnahu yantasir. Kebenaran itu walaupun lemah, tapi satu hari akhirnya dia pasti akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin, baik sangka dengan Tuhan. Kita pun bila buat silap, buat dosa, bertaubat, baik sangka Allah ampun dosa kita. Kan Allah berjanji banyak tempat. Nabi kata at-taibu minaz zambi kaman la zambala. Siapa bertaubat pada dosa dia, dia macam tak pernah buat dosa. Allah ampun dia. Selagi matahari tak naik tak terbit daripada matahari jatuh, selama mana nyawa kita belum sampai roh-roh. Dengan baik sangka ni kita bertaubat. Kita semayang baik sangka kepada Allah, Allah terima ibadat semayang kita. Maka baik sangka ni mengharapkan ini kita buat sungguh-sungguh, betul-betul. Kita berjuang pun begitu, kita baik sangka dengan Allah, insya-Allah Allah akan bagi kita menang satu hari nanti. Maka dengan baik sangka ni kita bersungguh-sungguh buat kerja Islam. Baik sangka dengan Allah kena ada. Jangan putus asa. La taqnutu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tu guna baik sangka. Jadi berlebih kuranglah makam orang yang berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala berkurang lebih. Kurang lebih kan lebih kurang. Kita kurang lebih. Kita lebih kurang, lebih dulu no. Orang Indonesia kurang lebih. Dia kurang dulu baru lebih. Kita lebih dulu baru kurang. Berkurang lebih, berlebih kurang. Bolehlah kau mana pun. Benda ni berlaku kerana yang awal itu, orang yang makam tinggi, khas, baik sangka mereka itu sebab memandang sifat Allah, kerana tajalli segala sifat. Allah mentajalikan sifatnya kepada hamba-Nya itu dengan Allah tuang nur dalam hati dia. Bila Allah tuang nur, maka hati mata kita terang. Kita nampak dengan penuh yakin Allah memang bersifat pemurah, penyayang. Kita baik sangka Tuhan Ar-Razzaq nak bagi rezeki kat kita. Yang ni yang kita turun pergi cari rezeki, buat kerja kerana mengharapkan rezeki daripada Allah Ta'ala. Kita buat bendang mengharapkan Allah Ta'ala, baik sangka dengan Allah. Allah bagi jadi bendang kita. Kita pergi ke laut, kita baik sangka dengan Allah. Allah bagi kita ikan, rezeki kita, insya-Allah. Ni baik sangka ni. Itu dia. Orang yang berdosa baik sangka, insya-Allah Allah terima taubat dia, maka membawa dia bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibacalah cerita-cerita yang boleh membawakan baik sangka tu. Orang yang dosa teruk pada aku lagi ada. Dia bunuh orang 99. Aku mana ada bunuh orang. Kan? Tak ada, dia tak bunuh orang, dia minum arak. Dia berjudi. Kan? Dia jahat-jahat kot tu. Sampai bunuh orang tak ada. Ni bunuh orang ni. 99. Dia berjumpa seorang ustaz tu. Bolehkah Allah, adakah Allah akan ampun dosa aku? Ustaz tu kata, muka macam hang siapa nak ampun? Dia tarik pedang, dia bagi cukup 100. Ambil kan. Lepas tu dia berjumpa ulama. Ada seorang tok guru tu kata, kalau hang betul-betul bertaubat, insya-Allah Allah ampun, kecuali dosa syirik. Macam nak bertaubat. Hang pi pondok tu, jumpa tok guru tu duduk di kampung tu, hang bertaubat situ. Dia pun siap beg galas dia pun pergi lah tempat nak bertaubat di pondok tu. Dalam perjalanan tu dia mati, tuan-tuan. Tengah perjalanan dia mati. Malaikat berebut. Satu malaikat nak bawa dia pergi neraka, satu malaikat nak bawa dia pergi syurga. Berebut dua malaikat ni. Allah Ta'ala suruh sukat. Daripada tempat dia buat maksiat tu sampai tempat dia mati. Sukat daripada pondok
tempat dia mati, mana lebih dekat? Sukat-sukat tuan-tuan, dekat sejengkai ke pondok. Allah perintah bawa dia pergi syurga. Dia belum tempat buat ibadat lagi pun, belum tempat bertaubat, tapi niat nak bertaubat tu dah ada. Allah kira niat nanti masuk syurga. Aku ni tak ada sampai bunuh orang. Baca cerita-cerita ni, timbul satu harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sangka dengan Tuhan membawakan kita bertaubat. Kalau tak ada baik sangka, mana Tuhan tak ampun dosa aku ni, dah terus buat maksiat. Kan? Ini pun satu hal. Jadi kita kena berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sangka ni bila kita pandang, macam mana tengah orang tak semayang langsung, tapi Tuhan terus bagi dia makan, bagi dia minum, kesihatan dia, semua Tuhan bagi. Sedangkan hang tak buat taat pada Allah, kadang-kadang hang buat maksiat, Allah tak balas. Allah bagi peluang untuk kamu bertaubat. Bila kita pandang, ya Allah, tak patut. Ada benda yang kita minta, banyak benda kita tak minta. Ada tuan-tuan mangkit pagi minta buah pinggang sehat, jantung tuan-tuan sihat, tak pernah minta, tapi Tuhan bagi. Tak minta pun dia bagi. Tambah kita minta, kita berdoa. Timbullah baik sangka ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi kita ni dah berumur 70, 80, baik sangka dengan Allah. Buat ibadat banyak-banyak. Minta rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Itu dia. Itu dia. Jadi orang ni Allah tajalli kepada dia, Allah zahirkan di hati dia, Allah tuang nur hingga hatinya terang benderang, nampak terang mata hati tentang sifat-sifat Allah Ta'ala ni. Allah tajallikan sifat dia hingga dia yakin tak ada yang pemurah, sebenar-benar pemurah melainkan Allah. Tak ada yang penyayang, sebenar-benar penyayang melainkan Allah. Tak ada yang nak mengampunkan, yang benar-benar ampun, Allah Ta'ala. Semua Allah. Maka timbullah baik sangkanya pada Allah. Dan tuan-tuan kenal seorang tu, baik sungguh dengan tuan-tuan. Tuan-tuan sesak, bil api nak kena potong RM200. Tuan-tuan nampak siapa? Tuan-tuan nampak kawan tuan-tuan. Tuan-tuan punya keyakinan, aku pinjam RM200 dia bagi ni. Pasal apa tuan-tuan baik sangka dengan dia? Sebab tuan-tuan kenal dia. Yang lepas-lepas dia bagi macam ni, kita tak minta pun dia bagi, dia tolong aku. Takkan nak minta pinjam RM200 dia tak bagi. Tuan-tuan terus pergi jumpa dia pun bagi. Tak ada masalah. Macam mana timbul baik sangka? Sebab tuan-tuan kenal dia. Orang yang pemurah, lemah lembut, suka tolong orang. Bila tuan-tuan kenal dia, tuan-tuan baik sangka dengan dia. Apa tali tuan-tuan benar mengenai sifat-sifat Allah Ta'ala, tuan-tuan berbaik sangka dengan Allah. Tuan-tuan berdoa, minta penuh dengan keyakinan, insya-Allah Allah tolong, Allah bantu. Kan? Bahkan Allah berjanji, ud'uni istajib lakum. Minta, aku akan mustajabkan doa kamu. Kita makan tengah malam, minta lah kepada Allah, insya-Allah Allah bantu kita. Tolong kita. Jadi kita tajali, orang tu ditajalikan oleh Allah sifat dia, dengan Allah Ta'ala tuangkan nur. Jadi nak sampai tajali ni, dia kena ada takalli dan tahalli. Dia pertama takalli, kedua tahalli, ketiga baru tajalli. Tajalli itu urusan Allah, takalli dan tahalli urusan kita. Apa takalli? Membersihkan jiwa kita, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal nak tuang nur tu dalam hati. Hati kena bersih. Ni macam gelas ni, tuan-tuan nak tuang Milo, kopi, teh, pastikan gelas ni bersih. Kalau gelas kotor, tuan-tuan pun tak mau tuang Milo. Bersihkan hati daripada segala dosa dengan bertaubat. Kita buat dosa, hati kotor lah, tuan-tuan. Bertaubat daripada dosa. Begitu juga dosa-dosa kebatinan, seperti sifat-sifat seperti takabur, hasad, dengki,
riak, ujub, ni semua kena buanglah tuan-tuan. Hingga hati kita bersih. Proses yang kedua dinamakan tahalli. Tahalli, kita isi hati kita dengan melakukan banyak-banyak ibadat. Ibadat wajib dan ibadat-ibadat sunat. Bila kita melalui proses tahalli dan tahalli, ketika itu layaklah hati kita menerima nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Apakah tidak mereka yang kami lapangkan dada mereka dengan nur, dengan Islam, sebenarnya mereka mendapat nur daripada Tuhan mereka. Nabi kata, bila nur masuk hati, dada lapang dan terbuka. Inna nura iza dakhalal qalba infasaha wa insyaraha. Bila nur masuk dalam hati, hati itu lapang dan terbuka. Jadi kita kena usahlah ke arah tu tuan-tuan. Lagi terang mata hati kita tuan-tuan, lagi kita nampak yang gaib-gaib. Tidak kita tengok kubur nampak batu nisan. Tapi kalau terang mata hati kita nampak dalam kubur tu ada apa ada. Orang kubur tu tuan-tuan merayu-rayu kepada Allah, nak hidup balik, nak buat ibadat. Yang kita ni makna kata duk ada di atas dunia, buat ibadat banyak-banyak. Perjalanan kita makin dekat dengan kubur, bukan makin jauh. Makin setapak, makin dekat dengan kubur. Imam Syafi'i kata, tiap-tiap kita ni kain kapan kita sedang ditenun. Ada yang dah siap 2 helai, nak tunggu selai lagi. Ada yang dah siap 2 helai setengah. Tak kira lah berapa helai, kain kapan kita sedang ditenun. Siap kain kapan, kita matilah tuan-tuan. Kita nampak dengan terang bahawa kematian makin hampir, menyebabkan ibadat kita berlipat-lipat kali ganda, bersungguh-sungguh. Pasal terang, mata hati diterang, Allah tampakkan nur. Bila terang mata hati, macam kita bawa kereta lah, lampu terang. Masuk lubuk raya tu, naik lampu tinggi 2 kilometer, nampak dia punya pecut tu lah. Ni pakai Volkswagen lama, Allah balap tak apa-apa. Yalah teraba-raba. Kita ni mata hati gelap, teraba-raba hidup. Kan? Semayang maghrib dekat masuk isya baru semayang. Semayang lohok nak asak baru semayang. Lambat. Pasal apa lambat? Buat second. Kalau pakai kereta baru, lampu terang, belum orang azan dia dah sampai masjid. Tak pernah tinggal takbir ihram bersama-sama imam. Dia rebut. Nabi kata, siapa semayang subuh, semayang sunat subuh 2 rakaat, lebih baik pada dunia dan isi dia. Dia tak mau tinggal semayang subuh. Semayang sunat subuh tu dia tak tinggal. Jadi segala amalan-amalan yang disebut oleh Nabi, dia pulun tuan-tuan, pasal dia nampak dengan mata hati. Itu makna terang mata hati. Masya Allah. Kita bukan cerita saja, mudah-mudahan kita dapat habuan jadi orang yang jenis macam tu, yang terang oleh hati oleh Allah. Yang kedua, tajalli af'al. Allah tajalikan bagi dia nampak mata hati. Ini semua af'alullah, perbuatan Allah. Aku buat taat ni sebenarnya perbuatan Allah, bukan perbuatan aku. Dalil, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan Allah juga jadikan perbuatan kamu. Ibadat yang aku buat ni perbuatan Allah, fadlullah, rahmat Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kata olehmu Muhammad, ibadat kamu dirikan tu dengan anugerah Allah, dengan kasih sayang Allah. Dia nampak ni semua perbuatan Allah. Ini orang awam. Bukan aku, Allah. Semua ni anugerah daripada Allah. Itu dia. Iaitu syuhud, yakni pandang mata hati. Segala orang am itu, dia kata bagi tiap-tiap daripada keduanya, iaitu syuhud segala orang yang awam.
Jadi orang awam dia pandang hati, ini semua perbuatan Allah Ta'ala. Yang aku boleh buat ibadat ni perbuatan Allah. Kemalangan jalan raya perbuatan Allah, dia sabar. Kan? Kejayaan perbuatan Allah, dia syukur. Kan? Segala yang tak seronok hati dia perbuatan Allah juga, dia sabar. Gitu dia. Maka tiap-tiap daripada keduanya itu dengan sekira-kira makamnya. Jadi ada orang khas ikut makam dia, orang awam ikut makam dia. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, ada kamalul yakin. Iman ada iman ilmu, iman ayan, kan? Iman hak. Ada peringkat-peringkat, kan? Mengikut anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, kita berhenti situ dulu. Saya ada sikit nak ambil masa 5 minit. Minta nak cerita sikit tentang wirid-wirid yang kita baca lepas semayang. Tu imam baca tadi kan, wirid lepas semayang. Nama wirid tu nak abang bagi tuan-tuan, namanya wirid tu aurat al-madaniyah. Untuk tuan-tuan sekalian, wirid yang dibaca oleh tu imam kita tu aurat al-madaniyah. Ada juga disebut oleh orang wirid tu aurat al-khasyashiyah, pun boleh juga. Tapi yang terkenalnya aurat al-madaniyah, wirid-wirid orang Madinah. Madinah ni sebelum datang puak-puak Wahabi, Bani Saud tu, yang menumbangkan kerajaan Islam Turki Osmania, wirid ni lah yang dibaca zaman Pandak apa semua dulu, Syekh Abdul Samad Al-Palembani semua tu. Jadi wirid-wirid ni dibawa datang ke Nusantara ni oleh tok-tok guru kita yang mengaji di Mekah dan Madinah. Di antaranya Syekh Abdul Samad Al-Palembani, Arsyad Al-Banjari, Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani bawa pergi ke Patani, Arsyad Al-Banjari bawa pergi ke Kalimantan Indonesia, orang Aceh. Syekh Abdul Samad Palembang bawa pergi ke Tanah Melayu. Jadi wirid-wirid tu, sebab tu tuan-tuan tengok, tuan-tuan pergi Patani, wirid yang sama yang kita bawa ni. Tuan-tuan pergi ke Aceh, ke Kalimantan, wirid yang sama. Sebab sumber yang satu. Kan? Tujuan saya bawa ni sebab ada di antara kawan-kawan kita, ada yang duk berwirid, dia tinggal wirid lepas semayang. Sebab Nabi tak buat. Alasan Nabi tak buat. Yang lebih teruk bid'ah. Itu lagi berat. Jadi saya rasa bertanggungjawab untuk menghuraikan wirid-wirid ini sebenarnya bukan ulama reka-reka tuan-tuan. Ada warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peluang saya mengajak di sini tiap-tiap bulan setiap kali saya mengajak, saya bawa hadis tentang amalan-amalan yang kita bawa tu. Wirid tu banyak. Saya bawa satu wirid, saya bawa satu hadis. Malam ni tuan-tuan, antara amalan tu dalam wirid tu aurat madaniyah, yang paling elok kita baca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita baca wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabirhu takbira. Yang tu ayat Quran tuan-tuan. Kita tak baca qulillah, kita baca alhamdulillahillazi saja. Alhamdulillahillazi lam yattakhidz walada. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang tak ada baginya anak. Tuhan tak beranak pinak, lam yalid wa lam yulad. Rad i'tiqad ya Kristian yang kata Tuhan beranak pinak. Alhamdulillahillazi lam yattakhidz walada. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang tak ada baginya anak, yang tidak ada baginya anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulki, yang tidak ada sekutu dalam pemerintahan dia. Dia memerintah dengan keesaan dia, tak sekutu dengan siapa-siapa. Walam yakul lahu waliyyun minaz zulli, Allah tidak memerlukan pembantu
untuk membantu segala kekurangan dia. Tuhan tak ada kurang mana-mana. Wa kabbirhu takbira, besarkanlah Tuhanmu dengan sebesar-besarnya. Hadis diriwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca selepas tiap-tiap kali sembahyang, habis sembahyang, baca alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Siapa baca tu, kata Nabi, adalah baginya daripada pahala. Allah bagi dia pahala seumpama 7 petala langit dan 7 petala bumi. Makna nak nilai, tak reti nilai lah tuan-tuan. Betul ke? Hang mati baru hang tahu. Bagi orang yang tak mau buat, saya tak kisah. Hang tak buat, hang punya pasal lah. Bagi yang buat, jangan ragu-ragu dengan amalan yang kita bawa, yang kita buat lepas sembahyang. Nabi bersabda, siapa baca ayat ni selepas bagi salam, maka Allah anugerah dia pahala sekira-kira langit dan bumi. Dan barang yang di dalamnya, dalam 7 petala langit, 7 petala bumi. Dan barang yang di bawahnya, di bawah langit dan bumi. Kata pengarang kitab ni, dia petik daripada kitab Nazhatul Majalis yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Al-Safuri Al-Syafi'i, juzuk 21, muka surat 157. Dan juga dipetik dalam kitab Tuhfatul Mardiyah, dikarang oleh Syekh Hasan bin Muhammad Nur Al-Fatani, muka surat 44-45. Pengarang buku ni namanya Ustaz Wan Muhammad Ali Almarhum. Dia karang tahun 80. Saya beli tahun 80 tuan-tuan kitab ni. Hilang, bertahun-tahun hilang, cari tak jumpa. Minggu lepas tuan-tuan dalam sibuk cari kitab lain, jumpa kitab ni. Itu saya nak baca dekat tuan-tuan sekalian, supaya yang beramal tu bertambah yakin bahawa yang kita baca ni sebenarnya adalah makna kata disebut oleh Nabi dalam makna kata dalam hadis dia. Ingat, meriwayatkan hadis ni oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Selamat beramal insya-Allah. Kerana nilai yang kita nak bawa balik tuan-tuan. Tuan-tuan bayang, kita baca wirid ni lepas kita bagi salam dalam keadaan berwuduk, menghadap kiblat. Kan? Dalam keadaan berwuduk dalam masjid. Masya-Allah tuan. Jangan lepas peluang beramal. Bapak Nabi pesan, akan sampai satu zaman orang tak mau beramal. Sebab itu Nabi pesan, badiru bil a'mal, segera beramal. Fitanun, akan datang pada kamu fitnah akhir zaman yang dahsyat. Maka dengan fitnah akhir zaman ni, kita nak lawan dia dengan memperbanyakkan amal ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Antaranya wirid-wirid lepas sembahyang. Ya nah? Selamat beramal tuan-tuan insya-Allah. Itu saja. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtim bisalihati a'malana. Tawaffana muslimin walhiqna bisalihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.